So, pergi kepada format tazkirah tadi, introduction yang panjang. Pendahuluan, pertama kita nak cerita tentang pentingnya ilmu. Nombor dua, peringatan kematian. Ini kita akan ulang sepanjang masa supaya setiap minggu kita jumpa insya-Allah lah. Kalau tak ada meeting lain, kita buat every week. So kita nak cerita pentingnya ilmu, cerita ulang-ulang sampai sebati dan sampai kita ada motivasi untuk cari ilmu yang sahih, yang rajih. Nombor dua, kita nak cerita tentang kematian sebab kematian ni dekat dengan kita. Dan kita hidup ni sebenarnya untuk matilah, untuk bekal menuju selepas mati. Dan bila kita ingat mati ni, supaya jadi motivasi lah. Ayolah, kita ni memanglah, terutama saya lah, banyak benda dunia ni kan, banyak benda dunia, kita nak adalah peringatan sedikit yang boleh bagi peringatan dan lama-lama jadi kebiasaan dan insya-Allah mungkin umur yang sedikit ni kita buatlah amalan berbekal lah yang dengan banyak. Sebab kita dah faham tentang kematian. Nombor tiga, hal umum jika ada. Ini saya tak letak hal umum, tak ada. Nombor empat ni kita nak cerita tentang, ini actually recycle material lama sebab saya tak sempat nak prepare hadis. Ada 5 hadis lagi kan. Saya tak sempat sebab hadis yang 2 tu saya cuba cari hadis tu semalam, tak jumpalah yang seakan sama dengan maksud dengan hadis tu. Tapi saya akan cari lagi lah. So hari ni kita recycle material lama. Hakikat jin dan syaitan. Kita ada soalan penutup kelas 4. Pendahuluan umum. Bismillah. Pentingnya menuntut ilmu. Daripada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki mendapat seluruh kebaikan. Siapa yang Allah nak bagi seluruh kebaikan, termasuk dunia akhirat semua, anak bini, semua, jiran tetangga, semualah, semua tempat kerja, semua. Allah bagi dia faham agama. Ada riwayat Bukhari dan Muslim. So nak faham agama, jalannya tak senang lah, kena ada usaha. Dia bukannya macam orang sufi kan, setengah orang sufi yang sesat tu dia fikir duduk diam-diam ilmu masuk kan. Ada orang yang sesat kan yang cerita dalam, kalau tengok kat YouTube, orang yang ada pandangan Wahdatul Wujud ni, yang pelik-pelik ni kan, yang ambil tasawuf-tasawuf yang sesat ni, yang dia kata ilmu laduni tu, ilmu Allah boleh bagi direct dalam kepala dia. Dia buat analogi yang macam ikan, kucing kan, tadi kucing datang, kucing tu pergi makan ikan. Allah bagi dia ilmu untuk dia, memang untuk makan ikan. Dia kata takkan tak boleh bagi kat dia sebab dia gunakan akal dia. Dia tidak menggunakan dalil yang sahih dan rajih daripada agama. Dan dia buat dalil tu, dan orang kat bawah dengar iyalah. Tengok kan. Dan nak jadi package pula, orang tu akhlaknya baik kan. Kita tengok Allah akhlak baik, takkan salah kan kita tengok macam tu. Jangan tertipu dengan kita nak supaya faham agama, sebab faham agama menolak kita daripada benda syirik tadi. Dan kebaikan yang, seluruh kebaikan ni sebenarnya sikit je kebaikan di dunia ni kalau kita banding kebaikan di akhirat kan. Sampai ada hadis yang Nabi cerita tentang rahmat Allah kan. Allah tak turun rahmat satu tak silap saya. Boleh cek balik hadis tu. Satu di dunia, 99 di akhirat. Maksud dia, majoriti rahmat ni Allah nak bagi ke akhirat. Seluruh kebaikan, kalau 99% tu berbanding 1%, negligible lah 1% tu kan. Maknanya seluruh kebaikan tu di akhirat tu sebenarnya. Kan? Apa kita buat semua, kalau kita berinteraksi dengan orang pun, sebab kita faham agama, most probably orang yang berinteraksi pun doa kepada kita. Sebab atas kebaikan akhlak kita, dia dapat rasa, dia dapat rasa kebaikan kita tu kepada dia. Dengan akhlak seperti mana Nabi nak umat dia berakhlak lah insya-Allah. So nak sebut yang pertama ni, pentingnya menuntut ilmu ni, kita ambil ilmu yang sahih lah, ilmu yang benar-benar sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nombor dua, dah faham agama ni, kita baca anjuran berdakwah, kita nak berdakwah pula. Daripada sahabat Sa'ad radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an, demi Allah, sekiranya Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui dirimu, itu lebih baik bagimu daripada memperolehi unta merah. Maksudnya barang yang paling berharga. Hadis Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih. Selepas faham agama ni, kita dakwah lah sebab dapat pahala yang banyak dan juga bekal kita lah selepas mati. Dan kita naklah, tengok ni, kita naklah kita nak kita yang dakwah. Orang tu berubah tak berubah tu kerja Allah Ta'ala yang akan bagi. Kita dakwah, tak apalah 5 tahun, 10 tahun, 7 tahun kan. Kita sendiri pun nak faham agama, mungkin ambil masa 5 tahun kan. Mungkin 10 tahun nak faham. Ilmu tu ilmu kita ambil mungkin 40 tahun dah ilmu kita belajar ilmu agama. Tapi tak faham lagi. Tapi mungkin faham 70% je, ataupun dalam 40 tahun kita belajar tu, kita buat benda syirik banyak kan, tak faham lagi. Tapi bila kita berdoa, kita minta dengan Allah dan kita berfikir tadilah yang secara kritis kan. Cik promote Facebook sendiri kan. Kita fikir secara kritis. Maknanya kita buat analisis lah. Macam dulu pun, masa saya belajar dulu, dah habis belajar, saya pun pergi tengok internet lah kan, tengok buat kajian lah tentang agama. Buat kajian. So kita fikir
takkan kot kan kita start membaca lah. Lepas tu dapatlah kefahaman sedikit. Lepas tu kita cuba cari dan kita cuba test pemahaman kita dengan dengan ustaz ke dengan orang yang depan kita. Dan kebanyakannya memang terbuktilah dapatlah apa yang pemahaman. InsyaAllah pemahaman ni kalau kita ambil daripada konsep tu, kita ambil lah pemahaman Rasulullah dan juga tiga generasi pertama. Yang tu yang terpenting. Termasuk Imam Syafi'i itu sendiri. Ambil pemahaman dia, contoh, saya selalu letak dalam Facebook saya kan. Pemahaman akidah Imam Syafi'i, kenapa kita tak ambil? Padahal 4 imam yang terbesar tu adalah imam yang dekat dengan Nabi, yang lebih dekat lah. Maksudnya kenapa tak ambil akidah Imam Syafi'i? Contohlah, memang semua orang ambil, cuma katalah ada orang belajar kan, dia ambil imam orang lain kan. Kita ambil lah akidah Imam Syafi'i. Contoh, ataupun ambil lah akidah Imam Malik. Belajarlah akidah yang dekat dengan Nabi. Sebab imam-imam besar ni memang dia sebut tentang dia nak ambil hadis daripada Nabi SAW. Okey, lepas kita belajar ilmu, kita dakwah insyaAllah. Cuma nak sebut tentang ajaran berdakwah ni, supaya kita prepare lah secara mentally. Sebab ujian-ujian yang Allah bagi ni, kita tengok sini kan. Allah bagi hidayah melalui kita sebab dakwah ni jalan ni sukarlah tengok pada apa yang Nabi buat pada zaman Nabi dulu. Memang payah dakwah ni. Pada awalnya dakwah payah lah, lama orang dah menerima, dapat influence, orang akan ikut lah. Cuma daripada awalnya akan melalui jalan-jalan yang sukar. So kita baca hadis ni supaya kita faham lah. Tak adalah kita rasa macam kita tahulah apa yang kita akan expect lah bila kita pergi ke jalan dakwah insyaAllah. Daripada Mus'ab bin Sa'id, seorang tabi'in, dari ayahnya ia berkata, yang bermaksud, wahai Rasulullah SAW, manusia manakah yang paling berat ujiannya? So sahabat ni tanya, siapa yang paling berat ujian ni? Wahai Rasulullah. Baginda SAW bersabda, para Nabi, kemudian semisal dengannya, seseorang itu akan diuji sesuai dengan keadaan agamanya. Maknanya lagi kuat agama, lagi faham dia agama, lagi kuat ujian dia. Sebab orang yang faham agama ni, dia tahu dia kena dakwah. Dia kena berada di dalam masyarakat. Dia kena cerita kat orang. Dan confirm orang akan benci. Sebab apa? Kalau dia berdakwah, kalaulah semua satu tempat tu memang dah faham agama, tak adalah dakwahnya kan. Dakwah ni sebab dia macam supply and demand lah. Dakwah ni kena ada sebab orang tak faham. Macam itulah. Orang tak faham agama, dia dakwah. Supaya dia faham. Orang tak reti nak solat, dia ajar. Dia ajar tu dalam konteks dakwah lah. Yang susahnya bila kita dakwah, orang dah ada pemahaman dia sendiri dan kita cuba ubah orang tu. Dan mengubah orang ni yang Nabi sebut tadi kan. Berubah ni hidayah melalui diri. Memang orang tu berubah. Tapi kalau orang tu memang dah tak berubah pun kan sama je, dan dia bukan dalam konteks dakwah. So dakwah ni kena ingatlah, dakwah ni dia dalam konteks ubah orang tu kepada yang benar, yang betul kan. Apabila agamanya begitu kuat, yang dikukuh, maka kuat semakin berat pula ujiannya. Sebab tu saya sebut analogi dulu, takkanlah orang kuat agama duduk dalam hutan kan, ataupun duduk seorang-seorang dia curuk kampung. Taklah. Dia kena berada dalam masyarakat. Sebab di situlah orang kata lubuk pahala lah, tapi lah dakwah kan, orang marah lah. Cuma dakwah ni ada seni dia sendiri. Apabila agamanya lemah, maka ia akan diuji sesuai dengan kualiti agamanya. Agama tak kuat, ujiannya pun perlahan lah, tak kuat lah. Seorang hamba akan sentiasa mendapat cubaan sehingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. So, tengok ada orang yang memang sentiasa Allah uji. Kita tak nampak lah kan. Sebab mungkin ujian tu secara peribadi kan. Dia je tahu. Cuma, ada orang ni sentiasa. Tahun lepas uji, 2 tahun lepas pun uji. Tahun ni bukan ujian lagi. Allah susahnya kehidupan dia. Dan memanglah. Sebab Allah nak bila dia meninggal, tak ada dosa dia. Dan kita jangan, satu benda yang saya nak kena ingatkan pada rakan-rakan, kalau boleh kita jangan macam perasan lah kan, kita yang menzalimi orang kan. Lepas tu kita susah, kita rasa saya dalam ujian. Bukan begitu. Kita kena tengok, sebab konteks agama ni dia yang besar sebenarnya adalah bila kita berinteraksi dengan manusia. Pahala ataupun dosa yang sangat besar bila ada hubungan kait dengan orang lain. Macam contoh pahala, dosa Nabi sebut yang cerita tentang jiran. Ada jiran baiklah, solat semua buat kan, tapi dia sakiti, benda sunat pun dia buat, puasa dia buat, tapi dia sakiti jiran dia. Nabi kata orang tu dalam neraka. Ada seorang lagi dia buat benda wajib tapi dia tak kacau orang. Orang tu dalam syurga, Nabi kata. So dia punya implikasi dia macam multiply effect lah, dia exponential. So kena hati-hati sikit lah. Hadis ni ada yang sahih. So nak cerita yang hadis ni, bila kita berdakwah ada ujian, tapi tak apalah, itu adalah bekal kita menuju mati insyaAllah. Satu lagi tentang ilmu, saya nak sebut, kita baca yang last sekali ni, surah Al-A'raf ni,
Jangan kita keluar daripada sempadan ilmu. Apa yang Allah kata Allah haramkan, yakni mengada-ngadakan terhadap Allah apa sahaja yang kamu tidak ketahui. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Termasuk berbicara tentang Allah tanpa ilmu ni adalah kita cerita benda-benda yang dhaif palsu lah. Padahal kita tak buat research, kita cerita macam tadi kan, cerita yang cerita tengok. Oh ni ini palsu. Lepas tu kufur pula tu. Ini perkataan kafir ni, perkataan kufur ni. Dia menyamakan Tuhan dengan makhluk. Tapi kalau orang yang ada ilmu, orang bila baca, ish, apa perkataan ni? Tapi kalau orang yang macam yang dah terbiasa dengan benda macam ni, kata oh aulia Allah kan, tapi perkataan ni perkataan kufur. Jadi tengoklah implikasi saya sebut tadi kan, yang kefahaman tentang agama ni. Jadi kita nak sampai ke tahap kat sini. Bila kita boleh dah nilai, ini kufur. Apa ni kan? Dia boleh selamatkan kita daripada syirik tadi, daripada kufur tadi. Itulah sebenarnya kekuatan ilmu yang kita ambil, kalau ilmu yang benar-benar raja dan sahih daripada Nabi SAW. So yang dhaif palsu tak maulah. Kita tak mau tak mau ajar orang atau sebarkan benda yang palsu. Saya baca hadis ni, Nabi SAW bersabda, yang ini bermaksud, barang siapa yang berdusta atas namaku, maka siaplah tempatnya dalam neraka. Ni past tense ni, dah berlaku dah. Dah ada tempat dalam neraka. Nabi SAW bersabda, maksudnya, barang siapa yang berkata di atas namaku yang mana aku tidak pernah mengucapkannya, maka siaplah tempatnya dalam neraka. So sangat besar implikasi ni. Hati-hati sahabat-sahabat, termasuk diri saya lah, hati-hati dalam kita sebarkan hadis. Hati-hati, ataupun bukan hadis tersebut, oh Nabi sebut macam ni. Kan kita kadang kita sebut je secara umum. Sangat hati-hati. Jaga. Kita pun tak nak macam orang dekat kita, mak ayah kita kan. Orang kok kata mak ayah kita, padahal ayah kita tak sebut pun, kita marah lah. Ayah saya tak kata pun perkataan tu kan. Nabi apa lagi? Allah apa lagi? Hati-hati, sebab tu kalau tengok ada orang yang memang benar-benar dia berjuang untuk elakkan, untuk lawan, benteras orang cerita benda yang palsu tentang Nabi. Menunjukkan kecintaan sangat mendalam orang tu kepada Nabi kan. Bukannya dia duduk atas selawat bising-bising kan. Tidak, sebenarnya yang menunjukkan kecintaan orang tu pada Rasulullah, bila dia jaga warisan Nabi kan. Nabi tinggalkan hadis lah, ilmu kan. Quran dan hadis lah Nabi tinggalkan. Dia jaga benda-benda yang kepalsuan tu, dia jaga, dia benteras. Orang tu sebenarnya orang yang paling menjaga harta Rasulullah SAW. Okey. Kita dah habis yang tentang ilmu. Harapannya dapatlah sedikit manfaat daripada ilmu ni. Ada 4 benda ni kan. Satu, kita tentang kita cari ilmu. Allah bagi kebaikan kepada kita. Nombor 2, kita berdakwah. Dakwah lah, kita cuba dakwah insya-Allah. Nombor 3 ni nak bagi tahu yang dakwah ni adanya ujian. Kita akan diuji. Dan ujian ni lah yang menyebabkan kita masuk syurga, ataupun Allah tingkatkan kita punya level kan, peringkat-peringkat lebih tinggi, dekat dengan Allah kan. Nombor 4, jangan mengajar benda yang kita tak tahu, ataupun jangan mengajar benda yang palsu dan dhaif. Hati-hati sahabat-sahabat, sebab benda ni implikasi sangat besar. Sebab kenapa nak cerita ni lah, kita nak cerita pasal kematian ni. Sebab apa yang kita buat tentang ilmu tadi adalah bekal kita. Cuma ini semua orang kena sedih lah kan. Ini Allah sebut dalam Quran ni. Allah kata dalam Quran kan, tapi kamu memilih kehidupan duniawi. Samalah saya ni, samalah. Kita pilih benda dunia kan. Benda akhirat ni tak lazat lah, tak seronok. Macam doktor apa ni, ada seorang ustaz sebut lah, benda dunia ni tak seronok. Benda dunia ni lazat, benda akhirat ni tak seronok. Lepas tu apa lagi Allah kata dalam surah Al-A'la ni, padahal kehidupan di akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi hari ni kita nak motivasikan diri kita lah. Kita nak menuju kematian lah. Memang seronok dunia ni kan, dengan bonus lah, dengan duit, dengan gaji kan. Dengan macam-macam yang ada. Dengan kereta, dengan motor, dengan rumah, dengan harta, dengan anak isteri. Macam-macam lah, dengan travelling kita, apa semua. Seronok dunia ni. Tapi yang lebih baik, Allah beritahu ni, yang lebih baik adalah akhirat. Jadi kita naklah motivasikan diri kita untuk kita ingat akhirat. Menuju kebijaksanaan, Rasulullah SAW bersabda, Bismillah, perbanyakkanlah mengingati pemutus kelazatan. Hari ini dalam konteks kita nak ingat kematian lah, kita baca hadis-hadis yang sahih. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu an, ia berkata, saya pernah bersama Rasulullah SAW, lalu seorang Ansar mendatangi beliau. Ia memberi salam dan bertanya, wahai Rasulullah SAW, mukmin manakah yang paling baik? Beliau SAW bersabda, yang paling baik akhlaknya.
So, sahabat ni bertanya kepada Nabi, dia tanya, mu mana paling baik? Nabi kata, orang yang paling baik akhlaknya. Dan akhlak ni adalah neraca Al-Quran dan hadis. Bukannya kadar kita, bukan kadar kita, kadar Allah dan Rasul. Kena ingat, akhlak ni kadang-kadang sebab mungkin kita ada kuasa, kita rasa, oh ini yang paling baik. Tak begitu. Dari sudut agama, dari konteks agama yang kena faham apa yang Allah dan Rasul nak tu, itu yang paling baik. Contohnya akhlak yang baik kan, contohlah. Akhlak kan contoh. Ini ada khilaf lah, tapi saya nak cerita. Contoh yang ekstrim sebab dia berkait rapat dengan kita juga. Contohnya adalah suami isteri kan. Suami tak benarkan isteri balik rumah. Ayah isteri sakit tenak nak meninggal kan. Suami ni sebab kuat agama. Ni sebagai contoh yang ekstrim lah. Tapi berlaku dalam masyarakat kita. Suami ni kuat agama. Jangan balik. Isteri pula sebab taat kan. So tak balik. Ayah meninggal kan contohnya. Macam-macam. Dah berlaku dan isteri saya pun cerita ada kes macam ni. Tapi pandangan-pandangan agama banyak sebenarnya. Memang ada pandangan yang memang menentang pandangan tadi yang saya sebut tadi. Tapi dalam pandangan kita, pandangan mazhab Syafi'i lah, sokor, kalau kita cari banyak lagi pandangan-pandangan lain. Kalau kita tengok pada umumnya, sangat zalim lah benda tu kan. Cuma kalau kita fikir secara kritis, kita tengok apa yang berlaku dalam hukum tu dan kita cuba cari. Kita akan jumpa benda yang sangat dekat ataupun kita rasa serasi dengan apa yang benar-benar Allah dan Rasul nak. Kalau kita tengok pada umum perbuatan tadi nampak macam zalim sangat kan. Lepas tu pula lelaki dia ni, suami dia tu memang nampak macam agama kan, tapi perangai macam syaitan kan. Macam pelik sangat dia punya konteks kan. Padahal tu ayah mertua dia kan. Jadi kita rasa apa jadi dengan manusia ni? Ataupun sebab nak guna autoriti sebagai agama tak benarkan. Apa ni kan? So kita akan fikir banyak. Tapi saya tak ambil pandangan tu lah. Kita tak ambil pandangan tu dan bila kita baca banyak dan kita cari, kita akan jumpalah benda-benda yang kita rasa dekat dengan kebenaran lah. So sahabat ni tanya lagi, lalu Mumi manakah yang paling cerdas? Ia kembali bertanya. Beliau SAW bersabda yang paling banyak ingat mati. So hari ni kita nak ingat mati. Kita nak ingat mati hari ni dalam sesi ni kan. Dan yang paling baik ingat paling baik dalam persiapkan diri untuk alam berikutnya, itulah mereka yang paling cerdas, yang paling cerdik. Dia yang sahih. So pertama, ingatlah mati. Nombor dua, ambillah ilmu, belajarlah ilmu yang paling sahih. Analogi ustaz saya bersebut, dia kata yang paling sahih ni yang kita seolah-olah kita berada berdiri di dahan pokok yang besar, tetapi pokok dahan tu hidup lagi. Kuatlah, maknanya boleh tahan, tampunglah diri kita sedang duduk. Di bawah tu mungkin ada jauh lah kan, kalau jatuh maybe boleh matilah. Tapi yang dhaif ni adalah ataupun dahan yang dah mati. Boleh patah, boleh tahan. Palsu memang jatuh teruslah. So nak ke kita berada ambil benda yang dhaif? Walaupun ada pandangan boleh ambil, tapi kena kaji betul-betul. Cuba tengok betul-betul apa maksud ulama' boleh ambil benda yang dhaif. Cuba kaji. Kalau kaji mesti kita faham. Sebenarnya tak boleh pun. Kecuali sudah ada hadis sahih yang kata boleh. Dhaif tu cuma untuk dipanggil fadail amal, untuk bagi kita semangat je. Tapi kita tak boleh nak terima apa fadilat-fadilat dalam hadis dhaif tu untuk kita semangat. Untuk kita semangat beribadat saja. Tapi berapa orang boleh faham benda macam tu kan? Sebab dia ada konteks dia. Tak ramai yang boleh faham. Kebanyakan kita akan ikut je. Jadi cuma poin saya sebenarnya kita nak supaya kita berhati-hati dan ambil lah yang memang dahan yang memang betul-betul hidup tadi kan. Duduklah atas tu memang confirm tak jatuh. Ambil lah yang confirm kan. Dia dekat dengan takwa, insyaAllah. So apa Nabi kata, yang paling baik, yang paling cerdik ni adalah orang yang paling banyak ingat mati. Kita kena ingat mati. So kita buat setiap minggu ingat peringatan kematian ni supaya kita sedang amal lah hadis ni. Kita ingat mati dan kita cuba untuk cari yang paling sahih dalam amalan kita. Sedikit tak apa, tapi make sure sahih. Lah sedikit berterusan lama-lama, dah lama dah tua, dah tak sibuk sangat ni kan. Kita banyaklah amalan kita yang kita ambil yang sahih dan kita buatlah secara berterusan, insyaAllah. Nombor 3 ni perjalanan kita. So kita sudah habis di alam roh, kita dah habis di alam kandungan, kita berada di alam dunia. Mungkin ada rakan-rakan yang isteri sedang mengandung kan. Ada anak di dalam alam kandungan. Mungkin ada anak dalam kandungan roh lagi yang belum ada anak kan. Dan dalam kandungan pergi kepada alam dunia tu, perjalanan ni adalah perjalanan untuk kita berbekal, persiapkan bekal kita selepas mati. So bila kita dah mati ni, panjanglah cerita dia, kita nak menuju ke syurga insyaAllah. Cuma masih ada sisa hidup ni, kita cubalah ambil manfaat daripada tazkirah hari ni insyaAllah. Ambil yang
poin saya sebenarnya nak cerita tentang benda satu perkara yang sahih. Nombor dua, jauhilah syirik. Nombor tiga, contoh katalah ada yang berkait dengan syirik tu kan. Katalah orang kata boleh-boleh, bolehlah amalan tu kita buat. Kajilah sedikit, ambillah sedikit usaha sebab tak larat kita nak harum benda yang panjang ni kan. Menyesal tak sudah ni, dan juga Quran sebut banyak kali kan dalam Quran. Orang semua menyesal lepas mati. Memang confirm menyesal. Jadi ada sikit masa ni, nak sarankanlah untuk diri saya juga, untuk diri saya, untuk rakan-rakan juga, kita persiapkan diri dengan perkara yang paling baik, paling sahih, dan jaga supaya tidak syirik.